Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fauzani binti Mahmud dan hari ini saya ingin kongsikan pengalaman saya yang pernah bekerja sebagai pembantu pengurusan murid secara kontrak untuk pendidikan khas integrasi di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Nibong di Pulau Pinang pada tahun 2019. Untuk pengetahuan semua, kelas integrasi bermaksud program pendidikan khas yang dijalankan bersama kelas aliran perdana dengan menggunakan segala kemudahan yang ada di sekolah tersebut. Ditadbir oleh pentadbir yang sama tetapi mempunyai peruntukan kewangan berasingan. Jadi kami pendidikan khas banyak melakukan aktiviti luar seperti bowling, renang dan berkuda. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa saya memilih untuk kerja sebagai PPM ni, pembantu pengurusan murid? Sebenarnya saya ingin cabar diri saya sebab saya tak pernah mengenali murid-murid istimewa ni dan saya tak pernah bayangkan bagaimana keadaan murid-murid yang bakal saya hadapi. Apabila berbual dengan guru-guru pendidikan khas yang sedia ada ketika itu, mereka memberi kata-kata semangat supaya berkenalan dulu dengan murid-murid ni. Jadi hari demi hari saya memerhati rakan sekerja saya dan cuba berdamping dengan murid-murid ni. Lama kelamaan rasa kecintaan tu datang berputik sedikit demi sedikit. Murid-murid ni tak ada rasa malu. Murid-murid ini mahu belajar rupanya. Murid-murid ini punya perasaan rupanya. Murid-murid ini sangat peramah orangnya. Murid-murid ini semua terdiri daripada mental retarded, autisma, macam sebelah saya ni Down syndrome dengan slow learner. Dan ada yang hyperaktif, disleksia dan ada juga yang bercampur. Maksudnya memiliki dua masalah seperti autisma dan dalam masa yang sama juga ada masalah pertuturan. Saya mula mengorak langkah, belajar, bertanya dan membaiki diri semasa ke semasa. Pada masa itu, hubungan dengan rakan sekerja juga sangat baik dan sangat membantu saya. Kami seperti adik-beradik. Macam sekolah Sungai Nibong ni, PPKI Sungai Nibong ni, PPM semuanya 6 orang, 2 lelaki dan 4 perempuan, termasuk saya lah pada ketika itu. Berhadapan dengan murid-murid istimewa ni, saya merasakan mereka ada harga diri dan maruah seperti insan lain. Mereka tak minta dijadikan begitu. Malah ketika itu, jauh di sudut hati saya masih mampu berkata-kata, kalau tak ada murid-murid istimewa ni, sudah tentu manusia ini, terutamanya saya, akan apa. Begitu besar ciptaan Allah sebenarnya menjadikan mereka untuk menguji hati insan lain supaya insaf dan sedar bahawa Allah menghendakinya berlaku dengan izinnya. Seperti dalam surah Yasin ayat kun fayakun. Jika Allah mahu ia terjadi, jadilah dia. Berbuat baik kepada mereka akan mampu menghapuskan dosa-dosa masa lalu kita. Memandang rendah kepada mereka bermakna kita memandang rendah juga apa yang Allah jadikan. Kehadiran mereka bukan sekadar untuk menguji hati manusia, malah satu peringatan kepada yang lain. Minat menjadi guru pendidikan khas timbul setelah 3 bulan bekerja sebagai PPM kontrak di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Nibong. Dan dengan pengalaman saya sebelum ini, menyebabkan saya memilih untuk memohon guru ganti di Pejabat Pendidikan Daerah Kota Baru. Alhamdulillah, saya dapat ditugaskan mengajar di Sekolah Kebangsaan Demit 2 pada tahun 2020 dan 2021. Walaupun mengetahui itu bukan sesuatu yang mudah, namun tiada yang lebih membahagiakan apabila melihat murid berkeperluan khas ni dapat menjalani kehidupan biasa seperti kanak-kanak lain. Murid berkeperluan khas di sekolah ini, iaitu Sekolah Kebangsaan Demit 2, termasuklah
Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, autisma, Down syndrome, slow learner, disleksia dan terancam akal. Ini adalah gambar sambutan hari jadi perdana. Sambutan hari jadi perdana bagi semua murid-murid di PPKI. Itu program pendidikan khas integrasi. Jika semasa proses PMP, ada yang menganggap apa yang dilakukan mudah dengan hanya menonton video, menyanyi dan menari bersama-sama murid. Tetapi hakikatnya ini memerlukan masa yang panjang, terutamanya murid yang tidak mahu menerus ke bidang akademik. Tak payah cakap cara mengajar, nak suruh mereka berdiri ucap selamat pagi tak pernah perfect. Terutamanya kelas tahap 1. Ada yang berdiri, ada yang tak nak berdiri, ada yang melompat dan ada yang menari. Tapi saya tetap kena ajar. Waktu tengah belajar, tak pernah mereka ni duduk diam. Kalau yang hyper, mereka boleh tertiba lari pusing bilik darjah dari pagi sampai tengah hari. Saya tak mahu paksa mereka untuk belajar. Ada waktunya mereka enggan belajar dan mahu bermain saja. Jadi saya akan ikut main bersama mereka. Saya mahu mereka belajar dalam situasi atau suasana yang gembira. Mengajar mereka terutamanya untuk kelas pengurusan diri dan kesihatan yang berkaitan dengan amali. Kalau murid-murid lain, biasa mudah faham arahan kita. Tapi kalau murid berkeperluan khas ni, kadang-kadang lebih dari 10 arahan diberi. Mereka tetap tak boleh ikut. Itu memang memerlukan kesabaran yang tinggi. Tak dinafikan untuk mendidik anak istimewa ni, terutamanya akademik, berkali-kali ganda cabarannya kerana mereka sering hilang fokus ketika sesi pengajaran di dalam kelas. Untuk pembelajaran murid berkeperluan khas ni tetap diteruskan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Walaupun berdepan dengan kesulitan kerana tak semua murid mahir dengan pembelajaran dalam talian dan tugasan yang disampaikan menerusi kumpulan WhatsApp. Saya untuk tahun 2021 saya sempat akhir-akhir waktu mengajar sebagai guru ganti tu PKP. Jadi pembelajaran PDPR, pembelajaran di rumah diteruskanlah. Walaupun beberapa orang sahaja yang memberi maklum balas dengan arahan tugasan, namun ia satu pencapaian yang terbaik di mata saya. Mereka boleh membuat rakaman video mereka melaungkan azan dan melafazkan iqamah untuk subjek pendidikan Islam. Dan ini dan saya akan sertakan selepas ini contoh video yang mereka hasilkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca. Asyhadu an la illallah. Baca. Asyhadu anna rasulullah. Allahu akbar. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Allahu akbar. Hayya 'alas salah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah,
كانت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Walaupun saya pernah mengajar pelajar berkeperluan khas, saya bukanlah guru yang bertauliah di dalam bidang ini. Saya cuma dengan izin Allah dapat merasakan pengalaman menarik dan manis ini. Alhamdulillah, Allah izinkan pengalaman ini. Jadi di sini saya ingin kongsikan sedikit intipati yang saya dapat daripada pengalaman saya sepanjang bersama dengan PPKI, Program Pendidikan Khas Integrasi. Di PPKI, pelajaran pertama yang ramai ibu bapa tak tahu ialah sekolah ini mengutamakan pengalaman berbanding penghafalan pelajaran. Pendek kata, PPKI ini menyediakan first hand experience kepada pelajar mereka. Dengan cara ini, pelajar lebih memahami keperluan pelajaran itu sendiri. Okey. Di samping itu, dengan adanya pengalaman, mereka diharapkan agar tidak takut untuk berdepan dengan masalah yang sama atau hampir sama di kehidupan seharian mereka. Intipati yang kedua ialah aktiviti kreatif memanglah perlu sangat-sangat sekiranya anda berada di dalam sekolah pendidikan khas. Ini kerana pendidikan khas yang nampak mudah dan biasa bagi kita mungkin amat mencabar bagi anak-anak yang berkeperluan khas ni. Jadi tahniah saya ucapkan kepada para guru, terutamanya guru-guru yang mengajar pendidikan khas yang selama ini sentiasa memikirkan cara terbaik mengajar anak-anak ini. Saya selaku guru ganti ini selut kepada guru-guru pendidikan khas di luar sana. Poin seterusnya ialah para pelajar diberi keutamaan melalui kaedah pembelajaran yang berpusatkan murid atau lebih dikenali sebagai student-oriented learning. Di sini, pencapaian murid dilihat sepanjang proses pembelajaran dan bakat seseorang murid akan dihargai dan digilap di aliran pendidikan khas ini. Ini antara gambar yang saya ambil semasa saya bekerja sebagai PPM di SMK Sungai Nibong. Ada seorang pelajar yang bermasalah autisma. Dia boleh lukis, tulis semua ni dengan sekali dengan warna-warna ni tanpa melihat mana-mana ataupun maksudnya masa dia lukis tu dia tak perlu tengok mana-mana gambar ataupun video. Mungkin saya rasa dia dah benda ni dah ada dekat kepala dia. Tapi dia boleh lukis semua ni dengan baik. Cantik pula tu. Inilah dikatakan kelebihan anak-anak istimewa. Oleh itu, ibu bapa di luar sana janganlah berasa kurang yakin atau takut untuk menghantar anak-anak anda yang berkeperluan khas ke sekolah-sekolah khas ini. Lebih penting lagi, janganlah ibu bapa berasa sedih untuk menghantar anak-anak ke sana. Sebab kita semua perlu berfikiran jauh dan terbuka. Suatu hari nanti, pelajaran di sekolah-sekolah seperti inilah yang akan membantu mereka dengan kelangsungan hidup masing-masing.